Assalamualaikum. Okay, insyaAllah hari ni saya nak cerita sikit pasal investment. Sebab ramai daripada kawan-kawan yang bila kita cerita pasal financial management ataupun pasal perlindungan kewangan, pasal simpanan, mereka lebih berminat pada investment lah. Okay, tak apa, tak ada masalah pada investment. Cumanya saya akan cerita sikit pasal investment ni. Apa itu investment dan apa risiko, dan macam mana kita nak kenal kita punya risiko diri lah terhadap investment kita. Okay, untuk investment ni kalau paling mudah ialah money makes money lah. And kita ada lebihan wang, kemudian kita nak duit kita tu tak beku kat situ saja. Maksudnya kalau kita ada RM10,000 lah, contoh kita ada RM10,000, kita simpan dalam bank, kemudian kita biar. Kalau kita biar 10 tahun, maka 10 tahun lah RM10,000 tu ada kat situ. And dia beku, dia tak bergerak. Okay, duit yang beku ni dia tak apa sihat. Kalau selain pada duit simpanan, dia tak sihat lah. Kalau duit simpanan kecemasan tak apa. Duit simpanan ni untuk kita waktu kecemasan lah, kita perlukan duit tu. Okay. Tapi kalau waktu duit yang beku ni bukan duit simpanan, dia jadi tak berkembang lah duit kita. Duit kita hanya setakat situ saja. Okay. Jadi bila kita invest, kita ada peluang untuk naikkan, untuk kembangkan duit kita, jadi lebih daripada duit yang ada lah. Contoh kalau RM10,000, kalau kita biar dalam instrumen pelaburan, dia boleh berkembang jadi RM12,000, RM13,000. Maksudnya ada ROI RM3,000 lah. Jadi bagus lah kan daripada biar saja. Okay, itu contoh daripada investment lah. Tapi investment ni taklah rigid pada satu instrumen sahaja. Okay, investment ni kalau faham, kita keluarkan duit untuk dapatkan lebih banyak duit. Macam tu. Kita gunakan duit cash, duit yang kita ada ni untuk kita return of investment tu lebih banyak lah daripada kita punya duit yang kita keluarkan, yang kita invest. Okay, kalau dalam quadrant of income, kalau korang pernah baca saya punya ebook, ataupun yang korang pernah tengok yang Robert Kiyosaki tulis tu, yang 4 quadrant of income tu, yang pertama ialah makan gaji sebagai employee. Yang kedua self-employed, maksudnya kerja sendiri. Yang ketiga ialah business. Yang keempat ialah melabur lah, investment, macam Warren Buffett buat. Okay, investment ni maksudnya kita letak duit kita ke instrumen pelaburan lah. Okay, untuk yang pertama, makan gaji, employee dan juga self-employed ni, dia berbentuk active income. Maksudnya kita kena kerja baru kita dapat duit, kan? Kita kena kerja dapat duit. Kalau business dan juga investment, dia ialah berbentuk passive income. Maksudnya kita gunakan duit kita untuk create lebih banyak duit. Sebab business ialah business ni dia own the system. Contoh kalau korang kerja dekat klinik, contoh klinik swasta. Okay, klinik swasta. Pemilik klinik tu ialah business owner. Maksudnya dia tak perlu datang ke klinik hari-hari untuk treat patient, tapi setiap bulan dia ada gaji untuk dia. Okay? So dia tak perlu ada kat tempat tu pun untuk bisnes dah berjalan. Dia upah orang, dia gaji kat orang lah. Jadi itu ialah business owner. Okay, untuk jadi business owner ni, dia perlu ada duit modal yang dia keluarkan untuk create untuk wujudkan klinik tu. Okay? Untuk wujudkan klinik tu. Jadi dia keluarkan modal dia sendiri. Kalau kita makan gaji, atau kalau kita yang makan gaji tu, kita tak keluarkan modal, kita pergi minta kerja, kita dapat gaji bulanan. Okay? Jadi business owner ialah juga salah satu investment lah. Misalnya kita ada duit RM10,000, kita invest, kita create satu business. Jadi daripada business tu, dia boleh bagi kita setiap bulan RM1,000 contoh. Okay? Misalnya kita keluarkan RM10,000, daripada business ni setiap bulan dia boleh bagi kita RM1,000 setiap bulan selagi bisnes kita berjalan. Maksudnya kalau bisnes kita berjalan selama 4 tahun, maksudnya kita dapat RM48,000 lah. RM48,000. 4 tahun RM48,000. Okay, RM48,000. Jadi daripada modal RM10,000 dapat RM48,000. Jadi untung kita ialah RM38,000. Okay, itu ialah ROI kita, return of investment. Tapi sebagaimana platform investment ni ataupun konsep investment ni, dia investment ni mestilah ada konsep untung dan rugi. Okay? Dia tak boleh untung sahaja. Kalau untung sahaja, itu ialah scam. Okay? Scam.
Scam dia selalu cakap macam tu lah. Cek masuk dalam kami punya syarikat ni, melabur syarikat kami, cek masuk 1,000, setiap bulan cek dapat 100. Confirm. Bila dia kata confirm tu, itu ialah scam. Dia bukan investment lah. Investment ni mesti ada risiko untuk rugi, mesti ada risiko. Jadi bila ada risiko, itu baru betul investment. Contohlah tadi kedai dia buka daripada 10,000 kan, kedai tadi tak berjalan, maksudnya kedai tadi tak bergerak, tak jadilah. Mungkin ni cik salah ke, salah peraturan, salah aturan ke, kedai gagal. Okay, bila kedai gagal, 100% daripada 10,000 tadi boleh hangus lah. Maksudnya modal dia tu boleh hangus. Itu ialah risiko bila kita buat bisnes lah. Jadi untuk investment ni tak semestinya kita letak dalam dalam instrumen pelaburan macam ASB, fixed deposit, ataupun kita masuk AHB, ataupun kita main saham dekat bursa kan, KLCI. Tak semestinya. Itu investment juga, tapi kita juga boleh buat investment dalam bentuk bisnes kita. Kita create bisnes. Jadi daripada bisnes kita ni kita boleh dapatkan untung lah kan, untung balikkan untung. Okey, jadi daripada inilah, dua ni lah ialah passive income. Maksudnya kita menggunakan duit kita, yang bukan sepanjang kecemasan, daripada kita biar je beku dalam bank, kita create untuk dia create more money untuk kita lah. Itu ialah bisnes dan juga investment lah. Jadi bila orang tanya investment, aku nak invest dalam ASB, silakan, tak ada masalah. ASB ialah low risk low return lah. Low risk low return ni kalau mudah nak tahu, dia punya dividen dia 6% ke bawah. Okay, 6% ke bawah. Kalau 7% ke 13% itu medium risk. Selalunya unit trust. Okay, itu ialah medium risk. Kalau emas pun boleh juga, emas juga medium risk juga. Emas ni nanti saya cerita lain lah, topik lain pasal emas, pandangan saya sendiri lah. Okay, kalau high risk high return, KLCI lah, KLCI dan juga business. Bila kita create business, sangat berisiko tinggi kalau kita buat tanpa ilmu lah. Dan kalau kita jenis tak berani nak ambil risiko besar, jangan melabur dalam bisnes lah. Tapi daripada contoh lah, sebab tu bila kita nak invest ni, dia ada dua mindset kita yang kita kena ingat. First ialah bila kita nak invest, kita berapa banyak kita sanggup rugi, berapa banyak kita sanggup rugi. Kita guna duit berapa banyak kita sanggup rugi. Contoh kita 10,000, kita sanggup rugi 5,000 saja. Dan 5,000 ni lah kita guna untuk set up bisnes. Untuk set up bisnes. Kalau bisnes tak jadi, kita tak rasa apa-apa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, duit investment ni mestilah duit yang bukan kita guna untuk makan. Dia bukan guna duit untuk kita bayar hutang, ataupun duit yang kita guna untuk bayar rumah sewa ke. Bukan duit yang digunakan untuk komitmen bulanan kita. Dia ialah duit lebihan yang kalau kita guna untuk invest, sama ada dekat bisnes atau dekat instrumen pelaburan, kalau dia hangus lebur 100%, kita tak rasa apa-apa. Maksudnya kita boleh pergi kerja macam biasa, kita boleh jumpa family, taklah buat muka apa sedih apa, tak ada. Itu ialah konsep investment. Dua mindset investment yang kita kena pegang lah. Jadi kalau korang ni jenis low risk taker, jenis kalau hilang RM10 pun dah tak boleh tidur malam, maka kalau boleh elakkan melabur lah. Melabur ni memang high risk. Sebabnya bayangkan kalau melabur ni low risk, kita boleh letak 1,000, kita dapat 20,000 dalam masa 2 bulan, macam scammer dok kata tu. Kenapa masih ada orang miskin? Sebab itu ialah sistem yang salah. Sistem yang salah, scam ni. Dan scam ni ialah satu investment yang high risk lah. Sebab bila masuk 10,000 akan lesap lah. Sebab orang yang nak uruskan tu dia lesap terus dengan duit tu. Tu high risk lah. High risk yang tak bijak. Jadi kalau korang ni jenis yang aku nak berlabur, nak confirm untung yang dalam masa korang ni, scammer suka. Scammer sangat suka orang macam ni. Sebab bila dia kata, okay, cik masuk 1,000, cik confirm untung 10,000 bulan depan, mesti korang nak, betul tak? Tapi sebab korang ni jenis memang nak confirm untung, last kali korang confirm rugi sebab kena scam. Sebab investment mestilah ada risiko untung, ada peluang untuk buat untung, dan juga ada risiko rugi. Dia mesti ada dua-dua tu. Jadi bila apa-apa orang datang offer untuk kita melabur, kena pastikan orang itu juga jelaskan apa risiko dia. Kalau dia kata confirm untung, itu confirm scam. Faham lah? Jadi ini pendapat saya pasal investment. Investment ni boleh tak nak masalah, tapi macam biasalah, dia bila kita bekerja ataupun kita invest ni dalam hidup kita ni, dia selalu umpamakan macam ni, kita sedang mendaki satu gunung lah. Kita sedang mendaki satu gunung. Kita ada tali support untuk mendaki tu.
Tapi once kita ditimpa masalah kewangan, musibah kewangan ke, kita punya source of income ni yang kita duk invest apa semua, bekerja apa semua ni, tali tu akan putus. Bila tali tu putus, kita akan jatuh ke bawah. Okey? Bila kita jatuh ke bawah, kalau kita tak ada simpanan kecemasan ataupun kita tak ada takaful, kita tak ada dua benda ni, kita akan jatuh atas tanah lah. Tapi kalau kita ada dua ni diumpama sebagai safety net. Okay? Maksudnya dalam masa kita melabur, kita bekerja untuk cari income ni, kita kena ada dua safety net. Yang pertama ialah simpanan kecemasan. Yang kedua ialah takaful. Okay? Takaful, dua ni takaful ni ialah 3 instrumen untuk kita pergi long term lah income kita. Kita dapat income, kita buat simpanan, kemudian kita buat perlindungan takaful, kemudian kita invest income kita ni supaya duit kita ni tak beku dekat dalam bank saja. Jadi kita boleh pergi long term lah daripada income kita ni. Okey. Jadi bila 3 benda ni boleh diumpamakan sebagai, kalau contoh satu tim bola sepak, takaful ni boleh diumpamakan sebagai goalkeeper. Simpanan kecemasan ni sebagai defender lah. Okey. Investment ni sebagai striker kita. Kalau kita fokus dekat striker sahaja, contoh kita fokus kat striker, kita boleh masukkan gol 10 biji. Contoh 10 biji. Tapi kita punya goalkeeper dengan defender sangat tak ada lah, lemah, tak ada. Jadi bila 10 biji, pihak lawan boleh balas balik 20 biji. Jadi walaupun kita masuk 10 biji, kita kalah jugalah dalam game tu. Tapi kalau kita punya takaful dengan simpanan, goalkeeper dengan defender kita ni kuat, kan? Striker kita ni tak kuat sangat. Kalau kita masukkan satu gol pun, dan pihak lawan tak boleh masukkan gol langsung sebab kita ada defender dengan goalkeeper yang power, kita tetap menang dalam game tu. Betul tak? Itu ialah konsepnya. Jadi bila kita nak urus kewangan, kita nak pergi ke investment, kita kena hold dulu. Pastikan kita ada simpanan kecemasan, pastikan kita ada takaful. Kemudian bila dah settle dua ni, baru kita go untuk investment. Next step dia ialah investment lah. Kalau kita skip step ni, kita akan ke jurang awal. Kalau kita kena musibah kewangan. Sebab musibah kewangan ni benda yang tak jangka, unexpected. Cuba tanya orang yang sakit, pernah tak dia minta atau jangka dia akan sakit? Tak. Cuba tanya orang yang accident, pernah tak dia jangka dia akan accident? Tak. Cuba tanya orang yang lumpuh, pernah tak jangka dia akan lumpuh? Tak. Semua tak menjangka benda tu berlaku. Tapi kalau tanya orang mati, memang tak boleh tanya lah sebab dah mati. Dan kita semua tahu kita akan mati, kan. Itu sahaja daripada saya untuk hari ni. Sekadar perkongsian lah tentang investment. Korang kena faham apa tu investment. Okay. Assalamualaikum.